Hari ini saudara SPRM mengeluarkan kenyataan mereka telah pun mengambil keterangan 90 orang yang telah mengaku tuan-tuan mereka telah disogok oleh PAS. Cuma SPRM tak sebutlah parti mana. Saya tolong tambahkan tuan-tuan supaya ini lebih jelas. Saudara, mereka telah memberikan keterangan. Jadi kebarangkalian ataupun tendensi untuk kawan-kawan PAS kita diheret ke muka pengadilan dalam masa terdekat ini sangat-sangat cerah. Selain daripada itu juga tuan-tuan, selain daripada itu juga kita juga sudah pun mendapat maklumat lebih kurang 10 orang kontraktor tuan-tuan sudah pun memberikan keterangan mengakui bahawa mereka telah memberikan dana kepada parti-parti politik tertentu dalam pilihan raya. Dan hari ini telah pun tular saudara laporan kewangan. Ni nak beritahu ni, laporan kewangan bersatu tuan-tuan mengesahkan ketika kita sedang dalam peringkat nak mampus. Senang cerita, bahasa pasarnya tuan-tuan. Bila rakyat negara ini tak dibenarkan untuk keluar cari makan, cari rezeki secara halal untuk menyara anak bini tuan-tuan. Pada ketika itu saudara, pada tahun 2020-2021 tuan-tuan, hampir 300 juta ringgit derma diperolehi oleh parti bersatu saja. Belum lagi kita cerita pasal parti PAS, belum lagi kita cerita pasal parti-parti yang lain. Hanya akaun yang diaudit oleh yang datangnya daripada bersatu. Biasanya tuan-tuan, duit yang dideklar ni saudara, hanya jumlah dia kecil berbanding dengan duit masuk secara tunai yang tidak dideklar. Untuk makluman tuan-tuan, duit yang bukan diberikan secara ada table ke, diberikan secara sumbangan dengan duit tunai ke apa semua, yang di bank in dalam akaun bersatu tu pun tuan-tuan, ketika orang tengah nak mati ni saudara, tak dibenarkan mencari rezeki, ramai yang tak boleh bekerja kecuali mereka yang berada dalam essential services. Tapi essential services pun saya nak beritahu tuan-tuan, orang yang kerja dengan kedai makan pun, kedai makan tak boleh buka, tak boleh ada customer masuk ke dalam. Pada ketika itu parti bersatu yang baru setahun jagung ni tuan-tuan telah pun mengumpulkan kekayaan luar biasa saudara. Hampir 200 juta lebih dikumpulkan. Itu yang masuk dalam akaun. Yang saya percaya masuk dalam akaun ni biasanya saudara paling banyak pun 2-3% saja. Kalau setakat 300 juta tuan-tuan, ianya tidak memungkinkan bersatu PAS gerakan untuk membayar pengundi-pengundi. Ada pengundi dapat RM1,000 satu rumah, ada pengundi dapat RM500 satu kepala, ada pengundi dapat RM350. Kalau di Terengganu tu sampai ada yang campur dengan duit dana bakti remaja. Begitu juga dengan untuk yang e-pencen lah apa segala macam juga, termasuk dengan YB bagi lagi 300. Ada yang dapat sampai 600, ada yang dapat sampai RM1,000 tuan-tuan. Hari ini 90 orang sudah pun mengaku kepada SPRM, dan 10 kontraktor sudah pun mengaku memberikan dana ini kepada perasuah berskala besar ini. Jadi tak lama lagi tuan-tuan kita akan melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin, anaknya, menantunya, dan kepimpinan-kepimpinan PAS pula akan turun naik mahkamah. So welcome to the club, kluster mahkamah 2.0. Macam mana kamu buat orang tuan-tuan, akhirnya rupanya datang pada diri dia balik. Itu sebab bila kita ada kuasa, jangan kita zalim. Itu sebab bila ada kuasa, jangan kita menganiaya orang tak tentu pasal. Kerana kalau kita tak boleh menjaga kebersihan diri kita sila hari bulan,
Macam mana kamu buat orang, orang akan hadapkan kamu pula ke muka pengadilan. Dan ini saya rasa tak lama lagi akan dihadapi oleh Muhyiddin. Dan hari ini bila mana akaun PPBM dibekukan, pandai pula dia merayu. Dia merayu supaya dibenarkan pembekuan itu dibatalkan kerana nak bayar gaji kaki tangan Parti Bersatu. Untuk kaki tangan Parti Bersatu, saya nak beritahu, bos kamu bukan semua duit simpan dalam akaun bank. Bos kamu masih kaya raya, hari ini pun boleh buat pemukiman yang melibatkan 74 orang. Wakil rakyat dia boleh buat kat hotel. Siap buat kabinet dia, bukan kabinet bayangan tuan-tuan. Siap buat kabinet tuan-tuan, dah ready dah nak mengambil alih. Sebabnya mereka sudah pun memasang orang-orang dia di dalam UMNO ini tuan-tuan untuk mengambil alih jawatan naib presiden. 3 naib presiden UMNO ni saudara. Mereka nak tawan dan kemudian mereka nak ahli majlis kerja tertinggi UMNO terdiri daripada orang-orang mereka. Perikatan Nasional hari ini nak memasang proksi tuan-tuan. Mereka sudah menyediakan duit dan tuan-tuan yang bakal disogok, perwakilan-perwakilan UMNO di peringkat bahagian yang bakal disogok ni, pesanan saya satu, kalau dia orang bagi duit, ambil duit tu, sebab duit tu bukan duit bapak dia orang. Duit itu ialah duit rakyat tuan-tuan. Duit itu datangnya daripada payah jerih tuan-tuan. Ketika tuan-tuan dipaksa dikurung di rumah, ketika itulah tuan-tuan mereka buat duit. Jadi ambil duit ini, tapi undi jangan sesekali tuan-tuan beri undi kepada kluster-kluster yang pro Perikatan Nasional ini. Kena ingat itu. Okey tu, bila mana dikabarkan PN tu PN menyogok, ini bermakna adakah PAS dengan Bersatu ni akan termasuk lagi rakan akan terlibat? Yang saya tahu 90 orang yang sudah beri keterangan ni PAS. Maknanya sogokan yang mereka terima daripada PAS. Ada yang tanya saya, 90 orang je, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Yang lain itu terima duit sogokan tetapi tak nak mengaku. Yang berani tampil ke hadapan sebenarnya, yang sanggup bekerjasama dengan pemimpin UMNO untuk buat petisyen mahkamah, ada 20 je saksi. Tetapi berdasarkan video-video yang dirakam oleh pihak tertentu, kemudian video ini disiasat oleh pihak SPRM. SPRM berjaya untuk menyoal dan mengambil keterangan 90 orang setakat ni. Ini tak termasuk 10 orang yang memberikan 3 hingga 5% kepada Parti Perikatan Nasional ataupun Bersatu. Baik Datuk, adakah ini hanya terlibat daripada kawasan-kawasan parlimen yang dilaporkan saja? Tak menyeluruh lah PAS contoh. Ini lebih kepada kawasan-kawasan yang ada video. Ada video dah. Dan kawasan-kawasan yang ada video ni antaranya Marang, antaranya Kuala Terengganu dan Kemaman. 3 kawasan terutamanya. Tetapi kalau SPRM boleh dapat kawasan lain yang ada video, kita tak tahulah. Tapi setakat ni yang ada petisyen mahkamah di 3 tempat. Jadi kalau SPRM masuk ni, dia ada 2 kemungkinan. Pertamanya, mereka ini mungkin akan disqualify melalui petisyen mahkamah yang dibuat kepada SPR. Tetapi ianya juga boleh menyebabkan orang yang disogok itu didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan mereka boleh didakwa di mahkamah. Itu lain. Itu lain. Sebab bila SPRM siasat, dari mana datang duit begitu banyak? Maka akhirnya itu yang menyebabkan SPRM juga telah mengenal pasti 10 orang kontraktor yang memberikan dana kepada mereka ni. Makin lama makin banyak money trail, makin dia berhubung kait.
Mula-mula dia kena pasti pengundi yang terima. Pengundi terima tu dapat daripada siapa? Daripada orang yang memberi tu, dia dapat duit daripada siapa? Daripada siapa? Yang tu yang dapat 10 orang kontraktor tu. Lepas ni baru kita tahu. Daripada 10 orang ni, yang dapat projek Tabatan Banjir berapa orang, yang dapat projek oleh Tan Sri Muhyiddin melalui direct nego projek sepanjang tempoh darurat, berapa ramai? Belum habis lagi, banyak lagi. Ongoing. Itu ongoing. Baru sikit je. Baik Datuk. Ya. Anda kata dikaitkan dengan di bawah akta SPRM. Adakah akaun PAS juga akan dibukukan tu? Saya yakin perkara itu juga akan berlaku. Sebab kalau Bersatu punya akaun dibekukan, ya mungkinlah antara duit yang masuk secara tunai masuk dalam akaun Bersatu. Tetapi mungkin yang Bersatu bagi kepada PAS dalam yang tadi tu dimasuk melalui proses bank in, itu yang ada dalam akaun Bersatu. Tetapi yang diberi secara tunai pada PAS, takkan semua dia orang masuk dalam akaun, kan? Betul tak? Contohnya lah macam Samsuri, kan? Katakanlah dalam akaun dia ada 2 juta. Kau cuba fikir, sebagai seorang ahli politik, dalam akaun ada 2 juta. Kau menteri besar. Kalau kau businessman besar, lain cerita. Kalau dalam akaun kau ada 2 juta, maknanya duit yang dia simpan di luar sistem mestilah jauh lebih banyak. Betul tak? Orang yang sanggup letak dalam akaun ni 2 juta ni, maknanya orang ni dah ready nak explain dengan apa ni, lembaga hasil. Contoh, saya bagi contoh, kan. Tapi kalau SPRM pergi cek, SPRM tahulah.